بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله، نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلين. Yang dikasihi yang bahagia Tuan Imam Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi 11 Ramadan ini. Musi dan seluruh warga jawatan kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, seluruh ahli jemaah, hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba Allah yang Allah limpahkan kasih dengan iman dan ihsan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita pada hari ini, hari ke-11 Ramadan. Subhanallah, cepatnya masa berlalu. Masa macam baru 2-3 hari kita puasa, rupanya dah masuk hari ke-11. Bersama hari-hari Ramadan yang sedang kita lalui ini, kita kena kekalkan pengharapan terhadap satu tawaran yang paling besar dalam Ramadan, iaitu keampunan. Mana tidaknya bila cerita puasa, segalanya cerita keampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ramadan ila Ramadan kafaratun minna bainahuma. Ramadan menjanjikan ampunan. Qiyam, sembahyang tarawih kita tu tujuannya satu je, untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan pun antara matlamat besarnya adalah dapat ampunan. Dan kemuncak Ramadan yang namanya Lailatul Qadar tu pun ditanya pada Nabi. Nabi kata, berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampun juga ceritanya. Subhanallah. Sebab itu kita pernah terdengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang 3 perkara. Antaranya Rasulullah kata, raghima anfu rajulin, terhina sungguhlah. Raghima anfi ni maksudnya, raghima anfu ni maksudnya hidung kena tertumuh kat tanah tu, artinya terhina sangatlah. Dakhala alaihi Ramadan suman salah, yang sempat masuk dalam Ramadan, bertemu dengan Ramadan sampai berakhir Ramadan, qabla an yughfar lah, sebelum dapat ampunan Allah. Ada orang masuk Ramadan sampai penghujung Ramadan tak dapat ampunan. Ini satu keciciran yang melampau. Sedangkan Ramadan menjanjikan 7 peluang keampunan sekurang-kurangnya. Di samping Ramadan sendiri, kalau dihayati, puasa, qiyamnya dan perkara-perkara lain lah, maka kena ada kerisauan bersama hari-hari yang berlalu, kena ada rintihan. Kalau kita tengok ada hadis Nabi itu, Nabi ada sebut kalimah wahtisaban, imanan wahtisaban. Ihtisab ini perkataan yang dekat dengan kita. Hisab ni orang Melayu tahu, sebab dulu saya ingat saya sekolah rendah dulu, pelajaran tu nama dia ilmu hisab, bukan ilmu matematik. Jadi hisab ni dah jadi bahasa Melayu. Dan sebelum tu kalau orang yang lebih senior, rasanya Datuk Tan Sri Dansi pun
ilmu kira-kira kita panggil kan. Itulah maksudnya. Walaupun apa pun terjemahannya, tapi kalau kita berbalik pada dasarnya, ihtisab adalah ada unsur kira-kira. Kita kena berkira-kira, dan segala benda yang kita buat, ya, dan kita lakukan untuk berkira-kira ini akan jadi betul. Sebab tu kena ada penyata kira-kira. Untuk apa tu? Untuk pastikan jumlahnya betul. Ada pemeriksa kira-kira untuk pastikan, ya, apa yang dinyatakan tu tepat, betul. Dan dalam Ramadan, puasa pun kena berkira-kira, tarawih pun kena kira-kira. Artinya kira-kira tu, kira-kira aku ni beribadah ni untuk siapa, jiwa aku ni macam mana, harapan aku apa. Maka selagi mana ada perkiraan begitu, nanti insya-Allah akan jadi betul lah segala tindakan dan perlakuan kita di bulan Ramadan. Dan jiwa yang berkira-kira begitulah yang akan dapat ampunan Tuhan. Ialah orang bangun malam bertarawih ini, ya, dengan 20 rakaat, 8 rakaat. Apa yang diharapkan? Dia sepatutnya hanya mengharapkan ampunan dan redha Tuhannya. Itu saja. Tak ada sisi kanan, sisi kiri, malu kawan, join rakan, tak boleh lah. Kena betulkan, kalau tidak kita rugi. Sebab Nabi kata, memang ada orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi seusai Ramadan dosanya masih bersisa macam tu. Itu kerugian. Jadi kita masih berada di pertengahan, memasuki, ya, 1/3 yang kedua dalam Ramadan. Moga-moga ada jiwa kehambaan yang masih kita kekalkan, ada jiwa berkira-kira seorang hamba yang masih menagih ampunan, dan moga-moga kita keluar Ramadan, ya, menyambut Aidil Fitri itu sesuai dengan namanya Aidul Fitri, kembali kepada fitrah naluri yang bersih, kerana kebersihan dan kernihan jiwa kita mendapat ampunan. Selawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi yang kerana baginda lah kita dianugerahkan Ramadan. Ramadan merupakan satu tempoh masa persekolahan yang penuh disempurnakan. Sebab itulah, ya, jumlahnya tak boleh dikurangkan. Dia macam merit-merit masa yang perlu disempurnakan oleh orang yang masuk pengajian di universiti dan di kolej-kolej. Ya, sebab tu Allah kata, walaupun musafir, walaupun sakit, Allah kata walitukmilul iddah. Kamu kena sempurnakan jumlah tu. Sebab dia fikir, sebab tu orang perempuan period pun dia kena ganti Ramadan ni. Sebab yang dia tak kena ganti. Sebab itu adalah package yang nak mengembalikan kita untuk jadi hamba Allah. Hamba Allah memang dia kena selalu berlapar. Kalau tak boleh sebulan, memang kita tak dituntut pun sebulan selepas Ramadan. Tapi sekurang-kurangnya ada hari-hari yang kita mengingat Tuhan dengan berlapar untuk meraih, ya, kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah dia hari-hari malamnya dia ada bangun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan Nabi ada pesan, afshus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallul lail wan nasiyam wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Berilah salam, kata Nabi, jamulah orang makan, ya, hubungkan silaturahim dan sembahyang malam, nanti kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Dan artinya Ramadan yang mengajar kita sebulan bangun berqiyam ni supaya nanti kita terbiasa. Ya, kita terbiasa dengan ada malam-malam kita yang untuk Tuhan. Kalau tak dapat memenuhi sebulan penuh pun, tapi jangan tinggalkan terus, ya. Jangan hanya Ramadan kita menjayakan, tapi selepas Ramadan kita terus tinggalkan. Maka kesalahan kita tak mendatangkan hasil apa-apa lah. Dia sekolah, ya. Sebab tu package yang memang 30 hari atau 29 hari itu perlu disempurnakan. Walaupun di mulanya Allah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kata aku tak nak susahkan kamu, aku nak bagi kamu mudah. Tapi Allah tetap kata walitukmilul iddah. Kamu nak juga sempurnakan 30 tu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di hujungnya supaya kita lebih bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu sedikit ingatan supaya jiwa kita menghayati Ramadan ni kekal dengan feel seorang hamba, bukan hanya keseronokan, kemeriahan, tanpa tujuan. Takut begitu jadinya kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama untuk menyambung Al-Qasasul Qurani, kisah-kisah Al-Quran. Kita masih bercerita Nabi Nuh alaihi salam, dan pertemuan terakhir hari itu, ya,
ada permintaan daripada pembesar-pembesar Nabi Nuh. Disyaratkan kalau Nabi Nuh, kami nak ikut kamu, kamu kena sisihkan, ikut kamu yang lekeh ni, orang-orang bawahan ni. Tapi begitulah, Nabi Nuh AS akhirnya buat keputusan bahawa dia tak akan meninggalkan kaum dia yang dah beriman dengan dia, dan dia pun tak akan layan apa-apa permintaan kaumnya. Yang antara lain disebut dalam surah Hud ayat 32, pembesar-pembesar kafir Quraisy ini bertemu dengan Nuh dan mereka minta agar Allah turunkan azab je lah. Ini sampai peringkat mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Sebab tu kita ni pun kalau ikut realiti perangai umat akhir zaman ni pun ada yang macam ni juga dah. Tapi oleh kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kita kena syukuri nikmat Muhammad. Umat Muhammad ni dijanjikan tidak akan hafuz semuanya kerana satu bencana, kerana kasih Allah memberi peluang pada umat Muhammad. Tak ada tenggelam satu semua, tak ada satu dunia. Tak ada gempa bumi habis semua, kaum muslimin semuanya tak ada. Sebab ini rahmat yang dikurniakan buat umat Muhammad. Tapi umat terdahulu bila mana mereka dah melampau, Allah datangkan bala. Apa Allah ceritakan? Mereka menyebut, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kamu dah berdebat dengan kami. Kami dah berdebat dengan kamu, kamu dah berdebat dengan kami, dan terlalu banyak dah kita berbahas. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan je lah apa yang kamu janjikan ni pada kami. In kunta minas sadiqin, kalau betul-betul kamu betul, kalau kamu betul-betul orang benar. Ni bayangkan seorang Nabi dicabar macam ni, subhanallah. Dan ini berpunca daripada sikap Nabi Nuh yang menyatakan bahawa dia tak akan ikut kehendak mereka, tapi tetap terus berdakwah memujuk. Begitulah kerja orang beriman yang membawa kebenaran ni, mereka hanya perlu menyampaikan sahaja. Dan apa sahaja balasan, respon orang yang kita seru itu adalah ujian. Kejayaan mereka sampai beriman itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak dapat memastikannya. Kerja kita hanya menyampaikan dan mengulang penyampaian. Itulah yang dilakukan oleh para rasul dulu. Hidayah tetap milik Allah. Wa ma ana bitaridil mu'minin, kata Nabi Nuh, aku tak akan menghalau atau menyisihkan orang-orang yang telah beriman bersama aku. In ana illa nadhirum mubin, aku hanya memberi peringatan yang jelas nyata untuk kamu semua. Jadi bila mana keputusan Nabi Nuh dah begitu, ialah kadang-kadang golongan pembesar ni mereka nak ruang eksklusif, dilayan baik, dan ini semua bukan watak-watak hamba Allah yang benar. Kita sama di sisi Allah. Ada ruang-ruang yang perlu kita eksklusif, kita dilayan sebagai ketua, dilayan sebagai pengurus, pengurusi, CEO dan sebagainya, ruang-ruang okey. Tapi bila masuk di ruang yang memang kita hamba Allah, tolong ni lakonkan watak hamba Allah yang serendah mungkin. Keindahan jiwa kita adalah bila mana kita boleh merendah diri, sebab kita sujud di tahap yang sama, dan bubi anggota sujud kita yang 7 tu kena menjejak di bumi. Maknanya kita sama di sini. Maka siapa yang berijak mengurus kehidupannya, dia selamat. Tapi siapa yang terbau-bau watak keduniaannya, masih di ruang-ruang ibadat, di ruang-ruang yang kita patut bersama, dia akan rugi. Dia akan rugi. Hilanglah nilai kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila permintaan mereka tak dilayan, mereka pergi pada satu keadaan yang lebih agresif. Tengok, dia minta dicabar. Kalau betul lah cakap banyak sangat, susahlah kata dia cakap banyak, datang azab tu. Ini subhanallah, ini peringkat memang dah mencabar Allah dan Rasulnya. Dan bukan itu saja, malah mengancam Nabi Nuh AS. Apa dia sebut dalam surah Asy-Syu'ara? Surah Nuh ni banyak dipisah-pisahkan, gambaran kat sini dan di sana. Surah Asy-Syu'ara ayat 116 sampai 118, mereka menyebut, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Pembesar-pembesar dari kalangan kaum Nuh yang tidak beriman ni berkata, kalau kau tak berhenti lagi bercakap benda-benda macam ni Nuh, pasti kami akan baling kamu.
pasti kamu akan jadi dari kalangan orang-orang yang kena lontar, kena baling. Ya, mereka baling Nabi Nuh dengan mereka akan cabar. Yalah, dulu tak ada senjata, kalau sekarang ditembak lah. Cakap banyak aku tembak. Sama lah tu. Sama. Ya. Ancaman bunuh, ya, baling dulu kena rejam sampai mati ya. Jadi ini cabaran sampai mengancam keselamatan. Kalau engkau tak berhenti, kami akan serang kamu dengan lontaran-lontaran batu. Ya, malah ada mufassir kata bukan lontaran batu saja, dengan senjata-senjata mereka akan baling lembing dan sebagainya. Mereka akan serang, artinya akan buat serangan. Lalu Nabi Nuh pun mengadu pada Tuhan. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Baris bawah ni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Mendustakan aku ni maknanya tak percayakan aku. Mendustakan aku kalau bahasa kita maksudnya mereka kata aku dusta. Tu mendustakan aku. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maksudnya kamu tidak lihatkah orang-orang yang kata agama ni tak betul. Itu maksud mendustakan agama. Yalah, bahasa kita pun kadang-kadang kalau bahasa dah macam tu, kita kadang-kadang tak berapa faham sangat. Mendustakan agama artinya kita menyatakan benda yang betul tu sebagai tak betul. Syurga bukan ada pun. Itu mendustakan agama. Artinya orang yang tak percaya akhirat tu mendustakan agama lah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitulah orang yang tak kisah langsung dengan anak yatim. Tu orang tak percaya akhirat tu. Ya. Maka Nabi Nuh pun kata, dia orang dah kata aku bohong dah. Dia kata aku yang bawa ni berdusta belaka. Faftah baini wa bainahum fathan. Maka bukakanlah, singkapkanlah di antara aku dengan mereka ni satu pembukaan yang bagi jelas nampak yang benar tu sebagai Nabi. Artinya Allah, ya, Nabi Allah ini dah minta pada Allah, buktikan je lah ya Allah apa yang aku bawa ni betul. Artinya dah ada, ya, penyerahan diri pada Allah supaya Allah bertindak. Ya, ini satu perkara sebab dia cabar. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Tapi Nabi Nuh minta, tapi selamatkan aku ya Allah, dan orang yang bersama aku dari kalangan orang beriman. Begitulah kisah yang selalu kita baca. Bahawa akhir pertemuannya adalah ditimpa bala bila mana orang-orang yang tidak mau beriman, dan diselamatkan mereka yang beriman bersama dengan para rasul yang membawa hidayah itu. Dan Nabi Nuh pun sebenarnya mencabar mereka. Ya, bila dah peringkat, bila mana Nabi Nuh tahu bahawa tak akan ada lagi orang yang akan beriman. Ya, sebab ada dalam surah Hud juga Allah pernah sebut, beritahu pada Nabi Nuh di hujung sebelum Allah perintahkan dia buat bahtera tu. Allah beritahu dah tak akan ada yang beriman dah. Nah, begitu. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkalt. Ya, Nabi Nuh pun buat clarification, kenyataan, penjelasan. Kalaulah apa yang aku bawa ni membebankan kau, menyusahkan kau semua, tak apalah, ya, aku berserah diri pada Allah, dan kamu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, himpunkanlah segala apa yang kamu ada, kekuatan yang kamu ada, thumma la yakun amrakum alaikum ghammah. Ya, kemudian tak ada lagi apa-apa yang akan bersindung pada kamu. Ya, thumaqdu ilayya wala tunzirun, kemudian kamu lawanlah aku. Ya, tentanglah aku, jangan tunggu apa-apa lagi. Nabi Nuh pun mencabar dah. Ya, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Ya, kalau kamu berpaling pun aku tak minta apa-apa dah. In ajriya illa 'ala Allah. Begitulah keyakinan kita. Sebenarnya cerita-cerita Al-Quran ni bukan halwa telinga sahaja, ya. Dia jadi pedoman bahawa kalau kita memang membawa kebenaran, memang akan diuji. Siapa yang bawa cerita benar, mengurus masjid lah paling mudah, ya. Orang serang kiri kanan, itu normal, itu biasa. Maka jangan wajuk, dah cakap banyak aku letak jawatan lah, korang lah buat. Tak boleh lah macam tu. Cerita dia memang macam tu, cerita agama macam tu. Jadi kita kena terus bertahan dan mengurus, dan kita tahu standing kita kat mana, dan kita jalan. Apa yang boleh dilayan kita layan, apa yang tak boleh layan tak layan. Tapi ya, hati kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua pahala-pahala tambahan. Ya, kena nampak begitu. Nampak semua kutukan, ancaman, tapi kita kena tahulah,
kita ni betul. Kalau kita tak betul, kita keras juga. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Ada juga orang yang berkeras, berkeras sedangkan dia tak betul. Sebab tu kena ilmu, kena ada ilmu. Ilmu syariat tu kena ada asasnya. Halal haram tu kena jelas dalam minda kita. Kalau tidak, nanti kita jadi orang-orang yang ditegur pun tak boleh berubah, yang kita rasa kita dalam kebenaran. Itu pun kesesatan juga. Tapi kalau kita dah pasti apa yang kita buat ni sah ikut syariat, ya, tapi masih ada orang mengkutuk, ya, ini sunnah para nabi dan rasul, sunnah pembawa kebenaran, ya, maka serahkanlah pada Allah. Dan rasanya dalam realiti kita hari ini tak adalah sampai kita nak mencabar-cabar, tak payah cabarlah, ya. Ini sebab memang orang penentangan tentang akidah, ya. Jadi Nabi Nuh jadi kuat, satu kalimah dia apa dia? Fa'alallahi tawakkalt, ya, aku bertawakal ke atas Allah. Tawakal pada Allah ni menyebabkan ada satu buku bercerita tentang tawakal, Dr. Amr Khalid, penulis Mesir. Tawakal ni sebenarnya kita buat dalam hidup kita, bukan pada Allah, dan kita yakin pula dengan tawakal begitu. Contohnya dia kata, kita hantar surat, hantar ke Piawa Pos. Yang hari ni lah kita ada Shopee, kita ada GrabFood. Budak-budak yang tengah bawa itulah dipanggil wakil. Kan Allah kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku ni Allah, dan dia sebaik-baik wakil. Wakil itulah tawakal. Tawakal ni artinya meletakkan perwakilan pada orang lain untuk dia urus benda, urusan hidup kita, dan kita yakin, lalu kita nyaman. Kita pos surat, adakah risau atau menang? Sampai tak surat aku. Tak. Sebab apa? Dia terbukti memang postman okey. Kita order makanan dengan budak-budak GrabFood, dia hantar sampai rumah. Itu wakil tu. Jadi kenapa dengan Allah kita tak yakin? Sedangkan dia yang mengurus kita daripada kita segumpal darah. Dan sampai hari ni kita hidup macam ni. Sebab tu Allah pujuk kita, ya. Alallahi tawakkalt. Ya, bila kita kata aku ni bertawakal pada Allah, artinya aku serah urusan aku pada Allah. Dia Maha tahu, dia Maha perkasa. Tak cukup perkasa, Allah nak lawan semua benda yang merintangi dan menghantui fikiran kita. Allah Maha pengasih, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Orang yang pengasih bukan mesti dia beri. Ibu yang sangat sayang pada anaknya, ya, anak dia nak main gunting, dia tak bagi. Bukan dia tak bagi tu sebab dia, ya, tak sayang anak dia, sebab dia sayanglah. Jadi bila tuan-tuan dah katakan fa'alallahi tawakkalt, ya, ataupun tawakkaltu 'ala Allah, sepatutnya tuan-tuan rasa tenang. Allah tahulah dia nak bagi apa, dia nak sekat apa, dia nak urus macam mana. Itu maksud tawakal pada Allah. Sebab dalam hidup kita, kita dah bertawakal banyak dengan makhluk dan kita selesa tenang. Tapi kenapa bila bertawakal dengan Allah, kita gundah gulana, kita risau. Sebab tu Al-Quran mengajar kita, ya, Nabi macam mana, para Nabi, para Rasul ni, bila mana ada masalah, akhirnya mereka kuat. Sebab apa? Ada ucapan, aku bersandar dengan Tuhan. Ya, kita bertawakal dengan orang-orang yang, ya, kita kadang-kadang suruh orang ambil kunci, suruh ambil kereta, suruh uruskan urusan kita. Siapa yang ada company lagi, dia bertawakal banyak dengan dia punya manager dia. Dan dengan apa kita boleh tenang? Aku tahulah budak tu macam mana. Tu selalu ucapan kita. Itu tawakal tu. Tapi kenapa dengan Tuhan kadang-kadang saya tawakal pada Allah tapi goyang lagi. Tapi tak tahulah macam mana. Dah tawakal dah, maknanya awak dah tawakal betul-betul lah tu. Dan tawakal ni cerita iman, pahalanya besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam konsep umat akhir zaman ini, kalau kita tak dapat apa yang kita sandarkan pada Allah pun, kita tetap dapat habuan yang besar di akhirat atas tawakal kita padanya. Dia balik cerita doa tu lah. Doa kan bila mana kita berdoa, Allah kata pasti dapat. Dan pasti dapat tu bukan pasti dapat exactly apa yang kita minta, tapi dapat sebagaimana yang sesuai untuk kita atas kasih dan, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi B. Kan kita minta panjang umur, ya, tapi Allah luangkan dalam hidup kita tak panjang umur tapi dalam ketaatan. Mana lebih baik? Panjang umur tapi leka nak buat apa? Panjang umur, ya, tapi sembahyang tarawih tak pernah datang pun nak buat apa? Tapi ada orang umur pendek macam Imam Nawawi, umur 45 je meninggal, tuan-tuan.
Imam Nawawi itu umur 40 lebih je, hidup tak sampai 50, tapi punya barakah hidup dia. Itu yang terbaik. Ada orang minta kaya tapi tak kaya-kaya. Ya, doa minta kaya ni sembahyang hajat macam-macam dah, tapi dia lupa bahawa sepanjang hidup dia masih sihat, kawan dia ramai dah sakit. Mana lebih penting? Siapa yang dah sakit dia tahulah berapa besarnya nikmat sihat berbanding harta benda pemilikan. Begitulah kita dengan Tuhan. Ya, jadi cerita Al-Quran menjadi panduan kepada kita bahawa kita bila berserah diri dengan Allah, serah bulat-bulat, dan sekurang-kurangnya kita menyatakan bahawa aku hamba Engkau yang beriman pada Engkau ya Allah, dan kita akan dapat habuan kita di akhirat. Dan bila mana dapat kekuatan itu bertawakal pada Allah, Nabi Nuh dah tak goyang lah, tak gentar apa-apa. Akhirnya Allah pun beritahu dalam surah Hud ayat 36 sampai 39, Allah kata wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ya, Allah mewahyukan kepada Nuh bahawa sesungguhnya tidak ada lagi yang akan beriman dari kaum kamu melainkan apa yang telah beriman tu je. Yang tu je lah. Dan biasanya ini cerita iman memang tak ramai ceritanya. Benda yang menentang keimanan ni. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kamu kecewa, jangan kamu putus asa terhadap apa yang dah mereka lakukan. Artinya kalau kita dah berbuat betul dalam hidup kita, banyak kali Allah sebut dalam Quran ni, ya, wala ta'as, Allah kata jangan putus asa. Tuan-tuan, senang je hidup kat dunia ni kalau kita faham, sebab keputusan bukan di tangan kita. Kita tak boleh menentukan berjaya atau tidak, ya, tapi yang penting usaha, tawakal, doa tu kena ada. Dan itulah kerja kita pun, batas kita kat situ je. Sebab Nabi Nuh macam mana? Sebab apa Allah kata macam ni? Jangan kamu kecewa, jangan kamu pujuk. Sebab anak dia belum beriman tu, isteri dia tak mau ikut dia lagi tu. Itu yang Allah pujuk macam ni. Kita pun nanti dalam hidup kita, kalau kita dah berbuat betul, dah mengajak kebaikan, tapi ada di kalangan ahli keluarga kita yang tak sembahyang juga, macam mana nak buat? Takkan nak bergaduh, takkan nak bertumbuk. Ya, nak pukul masa umur 10 tahun, nak ajar, nak pujuk 7 tahun, ya, nasihat-nasihat, doa-doa sepanjang masa. Itu je. Tapi masih ada juga kan orang-orang yang bila mana keluarganya elok, ada seorang keluar tak jadi elok, maka yang tu tak perlu dikecewakan. Itu habuan masing-masing. Bagi hidup kita perlu diteruskan. Maka Nabi Nuh, ya, sebab tu mereka ni Nabi-Nabi yang diuji hebat. Antara ujian hebatnya keluarga sendiri pun tak mau ikut. Kita kalau realiti hari ni lah, ya, anak seorang Pak Imam, perangai pelik, tak sembahyang, mengajak kat sana sini, kita cakap, alah imam cakap banyak. Itu sebenarnya tak boleh cakap gitu. Anak dia pun teruk. Hidayah. Kita tengok imam tu didik tak anak dia. Kalau dia tak didik, kalau dia tak asuh, kalau dia tak tegur, ya, itu mungkin satu kehinaan. Tapi kalau dia dah didik, kita pun tahu anak dia hantar sekolah elok dulu, ya, tapi tak macam mana tak jadi orang juga, maka dia bukan satu kehinaan, ya. Dia bukan satu kehinaan. Sebab hidayah milik Allah. Yang ini kita kena faham ni. Yang ini kita kena faham supaya kita tak kecewa. Sebab ada di kalangan kita yang berusaha mendidik anak, ya, mendidik anak. Saya sendiri pun hantar anak saya seorang rambut. Tengok sekarang tak jadi. Sekarang kat UiTM ni anak saya bujang saya ni, rambut mana pegang ni, anak Ustaz Rohaili ni. Tuan-tuan akan tengok nama dia belakang, Rohaili. Betul ke ni? Tapi saya tak tahu doa, pujuk dia jadi matang. Macam mana? Hidayah bukan milik kita. Nak kata saya tak didik, saya didik, tuan-tuan, bukan tak didik. Yang pujuk selalu, tembang selalu. Sekarang ni lah umur 20 lebih, sembang lah, takkan nak marah. Jadi kita faham bahawa kerja kita ada batasnya, supaya jangan kecewa sangat dengan hidup di dunia, supaya kat akhirat kita boleh bersaksi, ya Allah, aku dah berbuat. Itulah para Nabi buat. Adakah Nabi Nuh terhina dengan kekufuran isteri dan anak dia? Tak. Nabi Nuh tak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia dah berbuat. Jadi Allah pujuk. Kat sini saya suka merujuk, ya, fala tai'as, ya, wala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kamu, ya, rasa kecewa, rasa lemah, rasa rugi, ya, terhadap apa yang telah berlaku. Ialah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tuan-tuan. Apa lagi yang boleh diusahakan? 950 tahun berdakwah, anak sendiri tak beriman, isteri sendiri tak mau ikut. Allahu Akbar.
Akhirnya Allah pun sebut wasna'il fulki bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah ya bahtera itu dengan panduan dan perhatian kami, dengan wahyu kami, dengan ilham kami. Jangan bicarakan lagi tentang mereka yang zalim itu pada aku, kata Allah. Innahum mughraqun, mereka semua pasti akan tenggelam lemas. Mughraqun ini isim maf'ul ya. Dalam kaedah bahasa Arab, satu benda yang menggunakan isim maf'ul, isim fa'il, dia satu benda yang pasti. Ya, kalau Allah kata innahum yughraqun, itu belum tentu. Itu kata fi'il, kata perbuatan. Tapi kalau Allah kata innahum mughraqun, confirm. Contohnya dalam bahasa Arab, bila seorang kata ana adhab, artinya aku akan pergi, itu tak pasti. Tapi kalau kata ana dhahib, aku pasti akan pergi, maksudnya itu kalimah dengan kalimah isim fa'il. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata confirm dia orang yang akan tenggelam semua. Memang ya, cerita ni pun kita dah tahu. Tapi bila Allah masih mau berusahakan, ya, baru memulakan wahyu perintah untuk Nabi Nuh buat bahtera pun, Allah terus kata dah, yang itu jangan cakap apa-apa lagi, kamu buat bahtera, dia orang tenggelam. Ni kata putus Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni ada satu sifat sifat al-muntaqib. Ya, Allah kata wallahu azizun dzuntiqam. Allah ni maha perkasa dan dia ada dendam. Ya, muntaqim ni maksudnya pendendam. Allah sifat dia dendam. Siapa yang degil sangat memang siap. Kita tak layak sifat mendendam ni, sebab kita makhluk. Sifat ni nampak negatif, tapi dia memang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita negatif lah, pendendam tak boleh. Manusia ni kena jadi pemaaf, wal afina 'anil nas. Orang nak masuk syurga, nak ampunan Allah, dia kena pemaaf. Tapi Allah ada sifat dia tidak memaaf. Pada siapa yang terlalu degil mencabar Allah, siap. Allah kata dia orang ni pasti tenggelam. Itu maknanya Allah dah wala dendam lah tu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi al-mala'u min qaumihi sakhiru min. Dan Nabi Nuh pun mulalah buat bahtera, dan setiap kali berlalulah pembesar-pembesar tu tengok Nabi Nuh buat sampan, mereka mengejek-ngejek dia. Yalah, dikatakan Nabi Nuh ni ya buat benda yang tak masuk akal, buat bahtera atas ya bukit, atas gunung, atas tempat tinggi. Bahtera bukan sampan, kapal besar. Mereka memperolok-olokkan Nabi Nuh alaihi salam. Yalah, kalau kita pun tak faham cerita tu, kita akan samalah ya, macam kawan-kawan kita yang buat benda-benda yang kita tak faham. Kita kata benda lah dia ni ya, dah gila ke apa ya, macam tu lah. Subhanallah, begitulah ya. Maka Nabi Nuh jawab, sebab apa? Nabi Nuh dah ada statement, dah ada wahyu daripada Allah, engkau semua akan tenggelam. Maka Nabi Nuh kata, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Kalau sekarang kau gelakkan aku, kau ejek aku, kau ketahukan aku, nanti aku pula akan ketahukan kau. Ini artinya Nabi Nuh dah macam berpatah harang lah. Yalah, bila Allah pun dah berpatah harang, dah tak ada dah, ni habis dah yang stok nak beriman ni je lah kumpulan dia, yang lain tak akan beriman. Maka cakap gaya Nabi Nuh pun dah mula kasar dah. Tak apa kau ejek aku, nanti enggak aku ejek kau pula. Tu dah mula dah. Artinya dah tak ada pujuk-pujuk, dah tak ada cakap elok-elok, dah tak ada nak ajak-ajak lagi dah. Fala tukhatibni fil ladzina zalamu. Allah kata jangan lagi dah cerita pasal dia orang lagi. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sesungguhnya pasti kami juga akan mempermain-mainkan kamu, mengolok-olokkan kamu, ejek-ejek kamu nanti sebagaimana kamu mengejek-ejek kami. Fasawfa ta'lamu man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kamu nanti akan tahu, kata Nabi Nuh, siapa yang akan pasti didatangi dengan azab yang menghinakan dia. Terhina sungguh kamu nanti. Ya, sekarang kamu ejek aku, hina aku, nanti kamu akan dapat azab yang sangat menghinakan. Ya, yuhillu 'alaihi 'adzabun muqim, akan meliputi ke atas kamu semua. Ya, azab yang kekal. Muqim ni tetap. Kita pun ada istilah Melayu muqim kan? Saya muqim kat sini. Muqim maknanya tetap azab tu meliputi semua dan tak ada siapa boleh lepas daripadanya.
Iyalah, ya, ucapan-ucapan Nabi Nuh ni layak, ya, kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana tempoh yang lama telah diberikan pada kaumnya untuk mengakui keesaan Allah, menerima kerasulan Nabi Nuh 950 tahun, ya. Jadi mereka ni sebab apa? Pembesar-pembesar Nabi Nuh ni, mereka di samping mereka sesat, mereka juga menghalang Nabi Nuh. Kan antara ucapan Nabi Nuh dulu bila mana dia minta Allah bantu dia, dia kata innaka in tadarhum yudillu ibadak. Kalau kamu biarkan pembesar-pembesar ni, mereka akan terus menyesatkan hamba-hamba Engkau ya Allah. Mereka halang aku daripada dakwah. Wala yalidu illa fajran kafara. Dan mereka tak lahirkan zuriat keturunan melainkan yang semuanya, ya, fajir, rosak dan kufur pada Engkau ya Allah. Sebab apa? Ialah mereka eksklusif, orang kaya, orang selesa, ya, mereka jaga semua keturunan mereka. Memang tak ada peluang yang akan pergi untuk bersama dengan Nabi Nuh AS. Akhirnya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku, dan inilah yang berlaku. Ya, cuma bila bercerita tentang bahtera kapal Nabi Nuh ni, kita tak ada cerita hadis yang sahih, tak ada maklumat daripada Al-Quran yang lain, ya, dan kita pun tak sukalah untuk ambil daripada Israiliyat atau sumber-sumber yang tak dikenal pasti sebagai betul, ya, dalam agama kita untuk jadikan sebuah rujukan. Kalau tanya, ya, kayu apa dia orang buat, kan ada orang jual cincin kayu Nabi Nuh punya kapal. Siapa pergi Mekah tahun 90-an dulu ada benda-benda tu kan, kayu koka lah, kayu macam-macam lah. Tak ada tuan-tuan, tak ada hadis kata, ya, ini bahtera Nabi Nuh pakai kayu apa. Kita pun tak tahu, ya. Di mana agaknya dia ambil pokok tu, negara belah mana, kita tak tahu, ya. Di mana sampan itu ataupun bahtera itu, bagaimana kepingan-kepingan papan-papan yang dibina oleh Nabi Nuh, maka semua ini berapa panjang, berapa tinggi bahtera ini. Dan sekali lagi saya buat statement yang selalu saya sebut, iaitu percayalah benda-benda ini ada bukan satu keperluan untuk kita ambil maklum, dan bukanlah satu kehebatan pun kalau kita tahu. Sebab apa? Ya, bila kita rujuk ayat kedua daripada surah yang kedua, ya, daripada Al-Quran ni, Allah kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tak ada ragu padanya. Cerita Nabi Nuh tu betul, bahtera tu betul, ya, cuma dia jadi hidayah untuk orang bertakwa. Hudan maksudnya hidayah. Jadi Al-Quran, Alkitab ini dia hidayah, dia bukan hikayah, ya. Hikayat ya, Nabi Nuh dia buat sampan, ya, di satu bukit, namanya bukit ini sekian-sekian, ya, ketinggiannya sekian-sekian, dia buat dalam tempoh 80 hari. Ada keperluan hidayah tak? Tak ada. Kalau ada keperluan hidayah, pasti ya Allah akan sebut, dan Nabi juga akan ulas dalam hadis-hadis baginda. Inilah prinsip yang guru saya dulu mengajar, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di Jordan. Dia kata percayalah, tak perlulah cari maklumat benda-benda gitu, ya. Al-Quran pun banyak lagi ayat-ayat yang masih perlu ditafsirkan, ya, dan perlu diamalkan, perlu dihayati supaya kita dapat hidayah. Sebab Al-Quran kitab hidayah, bukan kitab hikayah. Jadi pun begitu, ya, dalam surah Al-Qamar Allah pernah sebut tentang bahtera ini, tapi sikit je. Yalah, sebab tu kita kata apa yang ada, yang sahih kita sebutlah. Yang tak ada, macam mana nak sebut? Allah pernah sebut wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur, dan kami bawa dia, artinya Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, ala dhati alwahin wa dusur, ya, di atas satu benda yang mempunyai kepingan-kepingan papan dan juga dusur. Dusur ini satu benda yang ditekan secara kuat untuk masuk satu benda. Sebab Imam Rawi Al-Asfani berkata dalam mufradat, dusur al-masamir, paku, ya, ataupun selak. Orang dulu kan dia pakai apa, saya nak sebut tu tak jumpa pula kalimah dia. Dia bukan paku kan, dia cucuk papan tu dengan papan, dia tebuk dulu tu kan, dia masuk.
Jadi itulah dia, artinya memanglah tapi dipasak dengan padu, sebab tu dipanggil ad-dusur. Ini satu yang dipasak dengan kuat. Ad-daf' asyadid biqahar, sebab ad-dusur adalah satu hentakan yang kuat kepada satu objek untuk dia masuk ke dalamnya. Begitu juga macam tusukan yang kuat, orang Arab sebut dasarahu birramah. Kalau ditusuk kuat, maka dia kata itu satu dasar. Jadi bolehlah kita kata dalam soal qamar ni Allah bagi tahu bahawa Nabi Nuh ni buat bahtera daripada kayu-kayu dan juga dipaku untuk menguatkan kepingan-kepingan papan yang disusun daripada pohon-pohon kayu itu. Selesai bab kapal. Jangan tanya lagi lah saya kapal tu kat mana. Saya pun tak tahu. Wastawat al-Judi tu nanti kita bahaskan. Itu cerita nanti dia dah berlabuh, bukan dia buat. Cerita berlabuh kapal tu ada sebut, tapi cerita buat kat mana, dia kata sebenarnya kat Sarawak Ustaz, ada kesan dia. Jangan mandai-mandai lah. Nanti orang kat Sabah pula kata aku naik Kota Gunung Kinabalu tu aku nampak ada lagi 2-3 paku tertinggal. Jangan buat hal bang. Sebab bila tenggelam tu semua tenggelam satu dunia tau. Gunung Kinabalu dengan Everest pun tenggelamlah Kinabalu. Jadi itulah gambarannya. Subhanallah. Nabi Nuh sebenarnya bila mana kaum dia dah degil macam tu, sebab tu hebat macam mana cerita para nabi pun tetap Muhammad ini khatamun nabiin. Kekuatan rasa kasih Muhammad pada umat ni tak ada pada nabi-nabi lain. Nabi lain bila dah sampai peringkat dia tak boleh tahan, dia minta Allah turunkan azab. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Lut. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hujung nyawa dia tak minta azab pada kaum dia. Itulah kehebatan dia. Sebab tu dia jadi penghulu segala nabi. Walaupun dia junior, tapi iman dia, kasih dia. Bila Allah kata wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, Allahu akbar. Beruntunglah kita jadi umat Muhammad. Maka syukurilah. Tengok apa kata Nabi Nuh dalam doa dia. Wa qala nuhur rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Sambil-sambil buat sampan tu dia doa, wahai Tuhanku, jangan biarkan atas muka bumi ini seorang pun daripada orang kafir itu tinggal menetap lagi. Ini apa ni? Dah putus harap dah ni, dah patah harang dah ni. Tak apalah, yang ni biar tenggelam semua dah. Nabi Muhammad pernah dapat situasi yang sama, kedegilan. Tapi Nabi Muhammad SAW masih mendoakan agar inni arju an yukhrijallahu min aswabihim may yatawalla. Dalam berjanji itu kan, aku masih mengharap daripada sulbi mereka ya Allah orang yang berpaling menyembahmu ya Allah. Kalau Nabi Muhammad doakan mati, tak ada cerita sulbi lah. Sulbi ni cerita keturunan. Artinya tak apa, kata Nabi Muhammad punya style, tak apa yang ni tak beriman, tak apa, zaman aku tak ada, tapi nanti lepas aku pun mengetahui ada yang lagi anak cucu dia beriman. Tu Nabi kita. Lain tuan-tuan, hebat ni. Kita bukan nak membezakan Nabi, tapi nak menghargai keberadaan kita sebagai umat Muhammad, Nabiur Rahmah ni. Nabi yang mencari umat sampai kat neraka cari. Nabi yang fikir semua benda nak tentukan. Yang satu benda pun fikir umat dulu. Sembahyang tarawih tu Nabi malam keempat tu lari masuk dalam. Sebab apa? Dia takut difardukan. Sebenarnya okey je sembahyang tarawih kita, okey kan? Sembahyang tarawih tu kan malam ke Ummu Salamah cerita asalnya Nabi sembahyang 3 malam dengan para sahabat 8 ekor. Malam keempat Nabi masuk dalam. Bila tanya keesokannya, kami ada kat belakang kamu ya Rasulullah. Rasulullah kata aku tahu. Tapi kenapa masuk dalam? Dia kata, yalah aku bimbang nanti difardukan pada kamu. Rasulullah bukan bimbang pada para sahabat, tapi Rasulullah jauh bimbang yang kita ni. Kan kawan kita ada yang tak tarawih tu. Kalau tarawih wajib tak kena dosa. Sebab tu hadis Nabi man shoma ramadhana man qama ramadhana sama. Package dia memang puasa siang, malam berdiri sembahyang. Tapi begitulah Nabi ni optimis, pandang jauh, nak fikir selamat umat, maka dia tak buat benda-benda pelik. Dan satu malam Ramadan yang Ubay bin Ka'ab dah jadi imam pada orang ramai, Rasulullah tanya, ada apa ni?
Para sahabat pun ada yang malu kata, kami ni tak pandai Rasulullah, tak pandai hafal Quran banyak, jadi kami qiyam bersama Ubay baca bagus, baca panjang. Rasulullah pun mengiyakan, okey je kata Rasulullah. Sebab tu Sayyidina Umar berani kumpulkan, jadi tarawih tu kumpul semua. Ya. Jadi begitulah. Ya, nak cerita keuntungan kita bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Beza sangat. Nabi Nuh kata sesungguhnya kalau kamu biarkan mereka, mereka akan terus sesatkan hamba-hamba engkau, dan mereka ni kalau beranak pun semuanya akan jadi macam dia orang juga. Dia tak ada optimis langsung. Ya, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tak akan melahirkan zuriat melainkan sama je fajir kafir. Fajir ni degil lah, ya, menentang kebenaran dan kufur pada engkau ya Allah. Beza kan. Inni arju an yukhrijakallah min aslabihin man ya'budullah. Aku masih berharap daripada sulbi mereka nanti akan lahir orang-orang yang sembah engkau ya Allah. Artinya zaman Nabi Muhammad SAW memang ada orang yang tak beriman lagi pun, tapi lepas tu penduduk Taif, ya, akhirnya semua dah beriman. Ini yang pergi umrah pun kan, tapi Allah merahmati, ya, Nabi kita Muhammad. Nabi kita sempat tengok penduduk Taif beriman. Cuma ada cerita menarik, orang Taif ni kaum, ya, Bani Thaqif, ya. Mereka ni bila nak masuk dah tengok Futuhul Makkah, mereka tahu. Dan Bani Thaqif ni bukan orang lain, sebab tu Rasulullah SAW lari bila mana orang Makkah semua dah halang dia orang, ya, pergi dengan Zaid Harisah nak angkat dia tu berdakwah ke Thaqif, ya, ke Taif untuk dakwah Bani Thaqif, sebab dia kaum kerabat Nabi SAW. Yang pakcik-pakcik dia orang juga. Tapi begitulah, ya, bila datang bawa benda baru yang nak menyamaratakan golongan yang rendah dengan yang tinggi, dia satu cabaran. Akhirnya kena halau, kena balik. Dan Nabi doakan supaya kaum ni dapat hidayah juga. Mereka dapat hidayah pun bukan dengan kesedaran, tapi dengan paksaan. Bila mana Rasulullah dah tawan kota Mekah, mereka risau. Sebab dia orang ni orang bijak. Orang cendekiawan ramai kat Thaqif ni, ya, usahawan-usahawan banyak, ya, bumi mereka memang subur, ada air, sumber air yang cukup. Jadi mereka buat langkah proaktif, buat perjanjian damai, ya, pergi jumpa Nabi kat Madinah, cakap kami nak kaji dulu tentang Islam. Lepas beberapa hari, ya, lepas beberapa hari, beberapa hari dah mereka duduk di sisi Masjid Nabawi tu, berkemah, berkampung, Nabi layan dengan baik. Akhirnya, ya, bila datang pertemuan hari nak takhir, mereka buat satu permintaan yang pelik. Muhammad, insya-Allah kami semua akan ikut. Kami semua akan masuk Islam. Cuma satu je permintaan kami. Apa dia minta tuan-tuan tahu? Ya, kami akan masuk Islam tapi kami tak nak semayang. Bayang tuan-tuan. Dah ada pattern ni rupanya. Kan ada hari ni orang masuk Islam tapi tak semayang. Sama macam penduduk Taif dulu. Dia orang tak nak semayang sebab dia sayang berhala dia yang besar. Apa Nabi jawab? Kita pun kena jawab macam tu bila orang tak semayang ni tuan-tuan. Nabi kata la khaira fi dinin la salatalah. Tak akan ada kebaikan langsung pada lifestyle yang tak ada solat. Siapa yang tak ada Tuhan tak akan jadi baik. Ya. Sebab tu Hindu yang solat dengan Hindu yang tak solat, boleh percaya sikit Hindu yang solat tu daripada yang tak solat. Sebab dia ada sebut Tuhan. Tapi bila mana kamu dah terima Islam, kamu kena sembah. Ini tiang agama. Ya, jadi kita kena ambil pengajaran daripada cerita Bani Thaqif ini, ya, bahawa asas agama kita solat. Puasa tak semayang apa cerita? Puasa tu tergantung lah. Tak dikira puasa kita bagi orang yang tak solat. Ramai kan kawan-kawan kita yang puasa, ramai orang Melayu ni puasa dimudahkan, tapi nak semayang susah. Yalah, semayang ni tiang ni, corak-corak baru, hiasan baru ni, kalau tak ada tiang ni mana nak diri, terbaring kat bawah ni lagi. Itulah amalan-amalan lain. Puasa, haji, zakat ni semua adalah dinding, bumbungnya, dom ni, tak ada tiang keliling ni, macam mana nak duduk atas tu? Itulah solat, ya. Sebab tu Nabi tak bagi. Yang permintaan mereka tu, ya, kata nak beriman dengan Rasul, nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak nak semayang, tak boleh. Tak boleh, Nabi tak bagi. Ya, sebab semayang adalah tiang agama, asal agama kita.
Dan akhirnya Nabi Nuh berdoa lagi, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najji min wa man ma'iya minal mu'minin. Datangkanlah ketentuan kau yang menjelaskan, menampakkan siapa yang betul, siapa yang salah, dan selamatkan kami, ya, aku dan bersama orang-orang yang beriman bersamaku. Jadi inilah cerita terakhir, ya, sebelum datangnya bencana yang menimpa meliputi seluruh alam warna ini, ya, di atas doa dan permintaan atau usaha yang telah dijalankan, akhirnya datangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Cerita bencana besar ni yang akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Cuma yang menariknya, dalam bahasa Arab, at-tufan itu adalah banjir besar. Tapi dalam bahasa Melayu, taufan tu jadi angin pula cerita ni. Kita tak tahulah kat mana silapnya. Banyak ambilan bahasa Arab ni yang bila dah jadi bahasa Melayu, dia maksud dia ada lari, ya, lain kan. Ya, taufan, kita tahu taufan ni maksudnya angin lah, angin kuat, ribut, itu taufan. Tapi dalam Al-Quran, bila mana, ya, taufan itu adalah disebut sebagai, ya, banjir besar yang melanda dunia di zaman Nabi Nuh AS. Kita tinggalkan kisah itu di pertemuan akan datang insya-Allah, sebab ayat-ayatnya panjang untuk diuraikan. Memang cerita Al-Quran ni saya akan tarik sikit pada ibrah-ibrah semasa supaya dia jadi tadabbur kita lah. Sebab hak Al-Quran ni di antaranya, di samping kita membacanya, ya, memperelokkan bacaannya, menghayatinya, kita juga dituntut untuk bertadabbur dengan Al-Quran, ambil ibrah daripadanya. Kisah Nabi Nuh cerita iman, cerita ketentuan Allah, ya, cerita macam mana perjalanan orang-orang yang mempertahankan kebenaran dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, serta tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, moga ada rezeki untuk kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadza, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ighfir lana bi barakati Ramadan. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام على تلاوة القرآن وعلى حفظ اللسان وإقامة الإحسان يا ذا الفضل والإحسان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرقنا إلا عمد مغفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.